Universiti Teknologi Mara UiTM bakal menempatkan sebuah pusat penyelidikan biodiversiti apabila cadangan mengenainya direalisasikan di Royal Bloom sebelum berakhirnya tahun ini. Ia menjadikan pusat penyelidikan kedua seumpamanya selepas pusat penyelidikan pertama di Kuala Keniam di Taman Negara di Pahang. Laporan kali ini bersama One News yang mengikuti rombongan ekspedisi mengenai cadangan pembangunan tapak dan reka letaknya di hutan Bloom baru-baru ini. Taman Hutan Simpan Bloom ini termasuk juga Temenggur di utara Perak memang dibiarkan tumbuh melata dan meliar oleh kerajaan negeri semata-mata bagi memelihara keunikan dan keasliannya sementara untuk tujuan penyelidikan. Taman ini merupakan antara taman tertua di Malaysia yang sudah menjangkau melebihi 130 juta tahun usianya. Secara total, ia meliputi kawasan seluas 290,000 hektar melingkari kawasan Taman Negeri Royal Bloom, Hutan Simpan Bloom dan Hutan Simpan Temenggur. Kawasan hutan yang luas ini boleh dianggap seperti tembok semula jadi dan digezet sebagai zon keselamatan seperti mana yang dicadangkan oleh Tun Abdul Razak pada 1974. Ia cuba membendung kegiatan komunis ketika itu dan pada masa yang sama menaikkan paras air sebagai asas baru kuasa elektrik melalui pembinaan empangan Temenggur. Oleh kerana kawasan ini merupakan kawasan paling strategik dan lebih 90% belum diterokai, tentulah ianya menjadi khazanah utama negara. Di samping bahagian bawah umumnya masih dilitupi pula oleh hutan sekunder, maka ia memeluaskan lagi khazanah sedia ada. Bagi tujuan itu, satu pusat penyelidikan perlu ditempatkan di sini sebagai pusat pengumpulan data dan maklumat terbaru mengenai kekayaan biodiversiti, flora fauna, tanah serta udara di sini. UiTM dengan kerjasama Jabatan Perkhidmatan Negeri Perak pada dasarnya bersetuju supaya tidak menangguhkan lagi pusat penyelidikan di pinggiran Tasik Banding. Kerjasama strategik ini dengan kos pembangunan oleh UiTM dan di atas tapak tanah disediakan oleh Jabatan Perkhidmatan sendiri. Meninjau perkembangan itu, penolong Naib Chancellor Institut Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi UiTM, Profesor Dr. Hadariah Bahrun, sependapat pusat itu sangat strategik dan perlu dilengkapkan segera. Researchers akan, saya yakin akan memperolehi banyak temuan-temuan baru, akan dapat mengembangkan dalam pelbagai bidang. Kita boleh lihat dari segi sains dan teknologi, tentang floranya, tentang fauna, tumbuh-tumbuhan, apa yang ada dalam air, soil, type of soil, pokok-pokok, biodiversity. Itu dari segi sains dan teknologi. Dari segi contohnya edutourism, bagaimana kawasan ini mungkin boleh akan meningkatkan lagi profil Malaysia di mata dunia. Profesor Dr. Hadariah positif dengan potensinya kerana ia bukan saja mudah diakses tetapi menjadi keperluan kepada kebanyakan penyelidik di universiti menggunakan sepenuhnya pusat penyelidikan berkenaan. Kawasan ini seluas 50 ekar termasuk Tanjung belah sana ni dan sampai ke atas lah. 50 ekar hak milik jabatan lah. Kos pembelian dia 760,000 lebih lah tanah ni. So beli jadi sekarang ni dah dalam proses hak milik lah. Sebanyak 26 fakulti akan meraih kebaikan dengan penentuan kegunaannya diurus oleh Institut Pengurusan Penyelidikan. Jadi insya-Allah kumpulan-kumpulan yang saya akan koordinat supaya tidak ada perebutan, malah perkongsian strategik yang akan memperkuatkan satu sama lain. Belum dapat dipastikan berapa kos tetapi beliau mahu temanya perlu tidak membelakangi alam dan rimba dengan melengkapkan segala keperluan asas penyelidik. Cadangan ini telah dimulakan oleh pensyarah fotografi Syambarini dari Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka. Dibantu oleh mantan dekan fakulti itu, Profesor Dr. Mustafa Halabi menjadikan keperluan itu satu yang nyata.
Menyediakan research center untuk kita. That's why saya kata thank you kepada bawa all the Mereka sering mengadakan penggambaran fotografi sehingga menemukan pelbagai jenis spesies yang mungkin tidak ada dalam mana-mana pangkalan data. Hutan belum sememangnya mengandungi pelbagai jenis tumbuhan dan pokok-pokok kayu kertas hutan hujan tropika dan ianya semakin pupus. Antaranya adalah seperti spesies meranti, cengal, keruing dan pokok gergasi seperti merbau. Hutan ini juga menyimpan pelbagai jenis tumbuhan herba yang boleh digunakan untuk merawat pelbagai jenis penyakit. Terdapat juga spesies tumbuhan yang sukar ditemui di tempat lain seperti Rafflesia yang tumbuh meliar di sini. Antara nota penting kepada hutan ini adalah diisytiharkan sebagai Royal Bloom oleh Sultan Perak, Sultan Azlan Shah pada 2003. Royal Bloom diwartakan di bawah enakmen Perbadanan Taman Negeri Perak 2001 oleh Kerajaan Perak pada 17 April 2007. Kawasan diwartakan seluas 117,500 hektar. Royal Bloom memiliki lebih 3,000 spesies flora selain 64 spesies paku pakis, 62 spesies tumbuhan berlumut dan 23 jenis ikan sungai yang menjadikan kawasan hutan termasuk sungai serta tasik sebagai habitat. Dikenal pasti sebagai kawasan alam sekitar sensitif di bawah Pelan Fizikal Malaysia 2005 menjadi tempat perlindungan gajah, harimau belang, badak sumbu dan tapir. Royal Bloom mempunyai 3 dari 20 spesies bunga terbesar dunia itu di mana salah satu daripadanya dinamakan Azlani sebenar nama Sultan Perak Sultan Azlan Shah. Perjalanan lawatan singkat rombongan kali ini telah membawa ke beberapa lokasi yang menjadi kerap kepada pengunjung biasa. Antaranya Rafflesia dan air terjun pembinihan ikan kelah. Menaiki rumah bot menjadi satu pengangkutan 3 dalam 1, pengangkutan, hotel dan ruang makan yang menyelerakan. Terdapat 2 tujuan asas penyelidikan, untuk mempelajari atau untuk mengumpul apa-apa bukti terhadap sesuatu. Pertama, untuk belajar dalam pengembangan ilmu dan kedua adalah sukar bahkan mustahil kepada manusia untuk berhenti belajar. Semoga dengan terbinanya Pusat Penyelidikan Tanjung Paluh itu nanti, UiTM akan terus mengembangkan dunia ilmu penyelidikan dengan mempertemukan jawapan baru untuk dikongsi bersama dalam perpustakaan ilmu dunia.